Jadi pada hari ini saya akan kongsikan satu cerita tentang seorang seniman agung Malaysia. Siapa lagi kalau tak bukan Tan Sri P. Ramlee. Nama sebenar beliau ialah Tengku Zakaria bin Tengku Nyak Putih. Beliau dilahirkan di Georgetown, Pulau Pinang selepas sahaja tamat khutbah Hari Raya Aidilfitri pada masa itu. Sebenarnya Tan Sri P. Ramlee ni bukan sahaja seorang pelakon, bukan sahaja seorang penyanyi, tapi beliau juga seorang pengarah filem. Antara filem-filem yang telah dihasilkan oleh beliau ialah Semerah Padi, Penarik Beca, Seniman Bujang Lapuk, Sumpah Orang Minyak dan banyak lagi. Dan korang tahu tak sebenarnya semua filem-filem yang telah dihasilkan oleh Allahyarham sebenarnya mengandungi mesej positif dan juga unsur dakwah Islamiah yang ingin disampaikan oleh beliau untuk masyarakat zaman sekarang. Antaranya dalam filem Tiga Abdul, ada satu babak yang menerangkan tentang pembagian harta pusaka, wasiat dan juga hibah. Dalam babak ini, Abdul Wahab dan juga Abdul Wahid cuba untuk menganiaya adik bongsunya iaitu Abdul Wahub, lakonan Tan Sri P. Ramlee sendiri, dengan hanya memberikan sebuah rumah sahaja. Tetapi akibat ketamakan Abdul Wahab dan juga Abdul Wahid, mereka berdua telah pun terjerat dengan rancangan Sadik Sigaraga yang ingin membolot ke semua harta mereka dan akhirnya mereka jatuh miskin. Dari situlah Abdul Wahub iaitu Allahyarham Tan Sri P. Ramlee membuat satu rancangan untuk membahagikan ke semua harta pusaka peninggalan bapanya Ismail Ulam Raja dengan cara adil dan juga saksama kepada kedua abangnya. Jadi moral daripada babak ni menerang tentang kita perlulah memberikan ataupun mengagihkan ke semua harta peninggalan ataupun harta pusaka secara sama rata ataupun secara adil mengikut hukum-hukum faraid yang telah ditetapkan oleh Islam. Dalam filem yang sama juga terdapat satu babak yang menerangkan tentang kita perlulah berbuat baik dan juga menyantuni anak-anak yatim. Dalam babak ini, Abdul Wahub telah memberikan kedai bapa mertuanya kepada anak-anak yatim untuk dijadikan rumah anak-anak yatim. Jadi moral daripada babak ni, kita perlulah berbuat baik dan juga kita perlulah menyantuni anak-anak yatim. Dalam filem yang lain juga iaitu filem Semerah Padi, Allahyarham Tan Sri P. Ramlee memasukkan unsur-unsur dakwah Islamiah dengan menerapkan hukuman hudud. Dalam babak ini, dara dan juga aduka iaitu lakonan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee sendiri telah dikenakan hukuman hudud iaitu 100 kali sebatan di khalayak orang ramai kerana mereka berdua ditangkap berzina. Jadi sebenarnya banyak lagi filem-filem yang telah dihasilkan oleh Allahyarham yang mengandungi mesej-mesej positif. Antaranya Keluarga 69 iaitu menekankan aspek kekeluargaan, filem Madu 3 yang menekankan aspek poligami dan banyak lagi lah. Jadi disebabkan terlampau banyak sumbangan yang telah ditaburkan oleh Allahyarham Tan Sri P. Ramlee sehinggakan pemerintah negara pada masa itu telah memberikan gelaran Tan Sri kepada Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Selain itu juga terdapat satu jalan ibu kota Kuala Lumpur yang telah dinamakan sebagai Jalan P. Ramlee. Rumah kelahiran Allahyarham Tan Sri P. Ramlee telah dijadikan sebagai muzium peringatan yang terletak di Jalan P. Ramlee, Pulau Pinang. Tetapi sayangnya pada tanggal 29 Mei 1973, Allahyarham Tan Sri P. Ramlee telah pun menghembuskan nafasnya yang terakhir pada usianya 44 tahun di samping isterinya Saloma dan juga anak-anaknya. Jadi secara kesimpulannya, filem-filem yang telah dihasilkan oleh Allahyarham sebenarnya mengandungi mesej-mesej positif dan juga unsur dakwah yang boleh kita jadikan sebagai iktibar dan juga pedoman dalam meneruskan kehidupan. Dan saya juga berharap generasi masa kini dan juga generasi masa akan datang masih meminati untuk menonton filem-filem klasik Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Jadi saya rasa itu sahaja perkongsian saya pada video kali ini. Sekian, terima kasih.